Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Medan Safra dan serta rakan-rakan saya kasih sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Anissa binti Zainal dan nama ahli kumpulan kami Nur Ain Nabila binti Zazali, Nur Adini Syuhada binti Rasdi, Nur Anis Adila binti Salim dan terakhir Marhaini binti Zainal. Saya akan menerangkan bahagian pengenalan tajuk kami iaitu pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial. Baiklah, menurut definisi Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 1997, golongan belia ialah antara umur 15 tahun sehingga 40 tahun. Bagi Hussein Muhammad pula, golongan ini seorang yang produktif. Institusi pengajian tinggi pula, tempat ini ialah bagi mahasiswa diberi pendedahan berkaitan kemahiran insaniah. Ialah kerana mahasiswa juga ialah seorang yang mahasiswa golongan yang tinggi dalam berpendidikan dan dijadikan contoh terbaik kepada masyarakat kita. Selain itu, pelibatan ini juga langsung memberi peluang kepada mahasiswa terlibat dalam program kesukarelawan serta program yang dianjurkan dari luar daripada institusi pengajian ini. Selanjutnya, mahasiswa juga diberikan sifat tanggungjawab sosial di kalangan mahasiswa terhadap masyarakat. Selain itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan kesukarelawan dan tanggungjawab sosial mampu memberi nilai tambah ke arah pembentukan peribadi dan sasiah yang terbaik kepada mahasiswa. Sebagai contoh, aktiviti kesukarelawan siswa di negara kita ialah Yayasan Kesukarelawan Siswa. Apakah yang dimaksudkan dengan program ini? Program ini mengumpulkan kesemua mahasiswa IPTA dan IPTS di negara kita, serta mereka akan dihantar ke luar negara sebagai contoh negara Vietnam dan Indonesia, serta di negara kita sendiri juga iaitu Sabah dan Sarawak. Apakah aktiviti yang mereka buat? Iaitu mereka akan melakukan pertolongan kepada pihak luar di sana, membina pondok untuk mereka belajar serta memahami budaya dan sikap orang luar, dan ini memberikan pendedahan yang baru terhadap masyarakat serta mahasiswa juga. Aktiviti ini juga memberi tanggungjawab tinggi kepada mahasiswa itu sendiri terhadap masyarakat sosial. Faktor pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial iaitu: yang pertama, keinginan mahasiswa untuk membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan. Yang kedua, mahasiswa dapat berkenalan dengan orang baru, dan yang terakhir iaitu yang ketiga, pengaruh rakan-rakan. Faktor pertama dapat saya jelaskan di sini adalah keinginan mahasiswa untuk membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan. Dapat saya jelaskan di sini, aktiviti kesukarelawan ataupun boleh dipanggil sebagai aktiviti kerja amal, ia melibatkan komunikasi antara dua hala iaitu antara individu dan masyarakat. Untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan ini, ia tidak mempunyai syarat-syarat tertentu seperti umur ataupun jantina kerana ia melibatkan hati seseorang itu. Kerana apabila kita menyertai aktiviti kesukarelawan ini, kita dapat melihat kesusahan masyarakat di luar sana. Jadi, apabila mahasiswa ini mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, mereka akan mempunyai perasaan simpati melihat kesusahan masyarakat yang berada di luar sana. Perkara ini dapat dibuktikan melalui kajian Jago dan Derry pada tahun 2002. Ia menyatakan di situ bahawa individu yang menyertai aktiviti kesukarelawan ini adalah bertujuan untuk memenuhi keperluan asas masyarakat. Jadi, keperluan asas yang dapat saya titik beratkan di sini adalah dari segi makanan, minuman dan pakaian. Oleh itu, apabila mahasiswa mengikuti aktiviti kesukarelawan ini,
ia akan menimbulkan impak-impak yang positif dalam diri mereka kerana mereka melihat kesusahan orang. Jadi ia akan menjadikan mereka sebagai manusia yang lebih memahami dari segi bersyukur, kerana apabila mereka melihat orang itu berada dalam keadaan susah, mereka pun akan mahasiswa ini akan merasakan, oh, masih ada lagi orang yang berada dalam keadaan susah selain daripada diri saya sendiri. Jadi mereka akan mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Oleh itu, dengan mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, keinginan mereka untuk membantu masyarakat di luar sana ia akan menjadi lebih tinggi, kerana mereka tahu di luar sana terdapat lagi masyarakat yang berada dalam keadaan susah. Jadi apabila mereka membantu masyarakat yang memerlukan ini, mereka akan menjadikan diri mereka sebagai mahasiswa yang berguna, yang mempunyai perasaan simpati, bukan sahaja melihat kesusahan, bukan sahaja merasakan diri itu susah, tetapi mereka akan merasakan bersyukur dengan apa yang mereka ada setakat ini. Oleh itu, mereka akan terus mengikuti aktiviti kesukarelawan ini untuk membantu mereka yang seharusnya. Faktor yang kedua adalah mahasiswa dapat berkenalan dengan orang baru. Okey, apabila mahasiswa ini mengikuti aktiviti kesukarelawan, mereka bukan sahaja berjumpa dengan orang sama umur dengan mereka, tetapi ia melibatkan individu-individu yang lain. Contohnya umur yang berbeza, jantina yang berbeza, kerana aktiviti kesukarelawan ini ia tidak tertumpu kepada mereka-mereka yang tertentu sahaja. Jadi apabila mahasiswa ini mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, ia akan meninggalkan impak yang positif dalam diri mereka, kerana mereka dapat bergaul dengan orang yang baru, dapat bertukar ilmu pengetahuan. Jadi mereka dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka sendiri secara tidak langsung. Melalui aktiviti kesukarelawan ini, ia dapat meningkatkan jaringan masyarakat, iaitu networking, kerana mereka dapat bertukar pendapat antara satu sama lain dan sebagainya. Tetapi masyarakat kita ini terdapat segelintir pemikiran yang tidak seharusnya ada dalam diri masyarakat kita, iaitu mereka akan berfikir apabila mahasiswa ini bergaul dengan orang yang berbeza dari segi umur, ia akan meninggalkan kesan negatif dalam diri mahasiswa itu. Tetapi perkara itu sebenarnya kita boleh elakkan, kerana mahasiswa ini yang mengikuti aktiviti kesukarelawan, mereka tujuan utama mereka adalah untuk membantu masyarakat itu dari segi membantu masyarakat itu dari segi keperluan asas mereka. Jadi perkara-perkara negatif itu seharusnya mereka sudah tahu dan mereka tahu batas-batasnya, kerana mahasiswa ini mereka berfikiran terbuka, bukan sahaja untuk mengikuti aktiviti ini secara suka-suka, tetapi tujuan mereka adalah untuk membantu masyarakat. Jadi pemikiran seperti itu perlulah dielakkan dalam diri masyarakat kita, kerana mereka dengan ikhlasnya ingin membantu golongan yang berada dalam keadaan susah di luar sana. Jadi apabila mereka mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, secara tidak langsung mereka akan berkenalan dengan orang baru. Orang baru itu dapat memberikan pengetahuan yang baru dalam diri mereka juga, dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian mahasiswa tersebut. Faktor pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan yang ketiga, iaitu yang terakhir, adalah disebabkan oleh pengaruh rakan-rakan. Okey, kita sudah sedia maklum bahawa semakin meningkatnya dewasa seseorang itu, mereka akan banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding berada di rumah dengan keluarga. Jadi, apabila mahasiswa ini mempunyai rakan yang mengikuti aktiviti kesukarelawan, secara tidak langsung ia akan menjadikan diri mereka untuk mengikuti aktiviti tersebut, kerana tertarik dengan cerita dan pengalaman yang diceritakan oleh mahasiswa yang mengikuti
aktiviti kesukarelawan itu. Jadi apabila mereka gembira, seronok mendengar pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh rakan tersebut yang telah menyertai aktiviti kesukarelawan itu, mereka pun akan bertanya kepada rakan macam mana cara untuk kita memasuki, macam mana cara untuk mereka mengikuti aktiviti kesukarelawan itu, kerana mereka tertarik dengan cerita-cerita yang dikongsikan oleh rakan-rakan itu. Jadi secara tidak langsung apabila mahasiswa ini mengikuti aktiviti kesukarelawan, mereka akan dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan, contohnya dari segi keperluan asas. Jadi mereka akan mengikuti aktiviti kesukarelawan itu dengan hati yang gembira, bukannya dengan hati secara paksaan disebabkan oleh orang memaksa mereka untuk mengikutinya. Kerana mereka mengikuti aktiviti itu dengan hati yang gembira bersama rakan-rakan. Jadi jelaslah di sini bahawa pengaruh rakan-rakan ini amatlah memberi kesan kepada seseorang itu untuk mengikuti aktiviti kesukarelawan. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial. Kita tahu tak semua mahasiswa rajin ataupun suka melibatkan diri mereka dalam aktiviti kesukarelawan ni. Hal ini kerana mereka rasa macam aktiviti kesukarelawan ni tak mendatangkan apa-apa faedah kepada mereka, dan contoh-contoh alasan yang diberi adalah penat, banyak assignment, bosan, tak seronok dan lain-lain. Tetapi mereka lupa sebenarnya aktiviti kesukarelawan ni banyak memberi impak yang positif kepada mereka. Sebagai contoh seperti impak positif kepada individu, diri mereka sendiri, akademik, sosial dan juga masyarakat. So, apa yang saya ingin bentangkan adalah yang pertama sekali, impak positif kepada individu. Apa yang mahasiswa ni dapat jika mereka melibatkan diri mereka di dalam aktiviti kesukarelawan? Mereka sebenarnya dapat membuka minda yang lebih positif, yang lebih baik. Sebab apabila kita melakukan aktiviti kesukarelawan, kita sebenarnya dapat membuka mata dan melihat macam mana aktiviti kesukarelawan ni sebenarnya, dan macam mana cara orang susah, cara kita nak tolong, macam mana kita nak manage waktu, dan macam mana kita nak bahagikan waktu kita belajar dan waktu kita melakukan aktiviti kesukarelawan ni. Bukan itu saja, mereka sebenarnya dapat membangunkan personaliti yang baik dalam diri mereka sendiri. Sebab apabila kita melakukan aktiviti kesukarelawan ni, kita kan nampak orang-orang susah, kita bantu. Jadi kita sebenarnya dapat flash kita punya diri kita sendiri, dapat lihat diri kita sendiri tentang bersyukur. Maksud saya macam bersyukur dengan diri kita. Sebenarnya ada orang susah, kita rasa diri kita dah susah, tapi sebenarnya ada orang lagi susah daripada kita. Jadi bila kita lakukan aktiviti kesukarelawan, dia dapat membangunkan personaliti kita untuk menjadi lebih baik. Jangan menyusahkan orang, jangan buat orang macam ni. Rasa bersyukur tu apabila melakukan bila kita melakukan aktiviti kesukarelawan. Seterusnya, dari segi akademik. Bila kita cakap akademik ni, mestilah melibatkan pembelajaran, betul tak? Sebenarnya, aktiviti kesukarelawan ni dapat membantu dari segi akademik juga. Walaupun nampak macam aktiviti kesukarelawan ni macam remeh, tapi sebenarnya tidak. Aktiviti kesukarelawan ni, dia dapat membantu kita punya in the future. Sebab apabila kita join aktiviti kesukarelawan ni, kita sebenarnya didedahkan dengan kerja-kerja di luar. Macam mana nak buat macam ni, macam mana nak uruskan ini. Sebenarnya dia dapat membantu kita dari segi praktikal sebenarnya. Dan dia juga sebenarnya membantu kita dari segi in the future. Macam yang saya cakap, apa maksud in the future tu? Bila kita dah habis belajar, dia sebenarnya portfolio kita cantik lah. Kalau kita nak pergi kerja, nak pergi minta kerja, resume, kita boleh letakkan aktiviti-aktiviti yang pernah kita lakukan sewaktu kita mahasiswa dulu.
Bukan itu saja, mahasiswa juga sebenarnya dah dedahkan diri mereka dalam aktiviti sosial dalam sekeliling mereka. Macam yang saya cakap tadi, mahasiswa ni bila dia dah join, dia dah rasa seronok, dia dah dapat impak positif, dia dah nampak kebaikan apabila melibatkan diri dalam kesukarelawan ni. Mestilah dia ajak rakan-rakan dia juga, mestilah dia ajak kawan dia. Jomlah kita join juga kesukarelawan ni. Dan dia juga sebenarnya dalam masa yang sama telah mengajak dan memberi sokongan kepada kawan-kawan rakan sebaya mereka untuk sama-sama mendapat nilai munim, dapat moral dan juga dapat tahu macam mana kelebihan dalam aktiviti kesukarelawan ni. Jadi diorang tak rugilah. So macam saya ajak kawan saya ke kan, macam jomlah kita pergi aktiviti kesukarelawan ni. Dah lah seronok, kita dapat belajar, kita dapat dedahkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti di luar, macam mana orang-orang luar tu bekerja, dan kita juga sebenarnya dah membantu juga kawan kita untuk sama-sama dapat impak yang positif, dapat kesan yang positif, dapat membuka minda mereka dalam aktiviti kesukarelawan. Seterusnya, kesan penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial dari segi masyarakat. Yang pertama, mahasiswa dapat mengukuhkan jaringan sosial bersama masyarakat di luar. Dengan adanya aktiviti kesukarelawan ini, jaringan sosial antara mahasiswa dan komuniti luar dapat dieratkan. Sebagai contoh, sewaktu kita melakukan kutipan dana dan juga kutipan barang-barang terpakai daripada masyarakat luar, kita dapat berkomunikasi dengan mereka dan dapat bertukar pendapat dan juga dapat mengeratkan lagi antara hubungan jalinan mahasiswa dan juga komuniti luar. Seterusnya, dapat membuka mata masyarakat terhadap kepentingan aktiviti kesukarelawan ini. Dengan kita mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, kita dapat memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana betapa pentingnya untuk kita sertai aktiviti ini selain dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan. Sebagai contoh, mahasiswa yang mengikuti aktiviti ini dapat memberikan teladan yang baik dan contoh yang baik kepada komuniti luar ataupun remaja yang berada di luar. Yang ketiga, dapat membantu kesejahteraan rakyat. Dengan mengikuti aktiviti kesukarelawan ini, secara tidak langsung kita dapat menghulurkan tangan kepada mereka yang terlibat dengan bencana alam seperti banjir, ataupun tanah runtuh dan sebagainya. Sebagai contoh, kita sebagai mahasiswa dapat menunjukkan sikap prihatin kita terhadap masyarakat di luar sana dengan membantu mereka dalam memberi barangan terpakai ataupun membantu mereka yang terlibat dengan banjir. Kita tolong untuk membersihkan rumah mereka, mengangkat barang-barang yang rosak dan juga dapat memberi bantuan makanan yang kita telah kutip dana sebelum ini. Seterusnya, dari aspek negara dapat melahirkan generasi yang holistik, iaitu generasi yang akan datang ini mereka akan lebih dekat dengan aktiviti kesukarelawan ini. Mereka akan melibatkan diri secara tidak langsung untuk membantu masyarakat-masyarakat yang di luar sana tanpa kita war-warkan atau tanpa kita mengajak mereka. Generasi ini akan lebih positif dalam membantu dan dalam memberikan idea juga. Mereka akan lebih mengeluarkan idea-idea yang bernas dalam menjayakan misi bantuan yang akan mereka buat. Yang kedua,
dapat membantu pembangunan negara dengan menawarkan diri dengan serela hati untuk membantu dalam menjayakan misi bantuan dan juga aktiviti kesukarelawan yang dibuat oleh negara ataupun di luar negara secara tidak langsung dapat membantu dalam pembangunan negara. Sebagai contoh, dengan menyertai aktiviti kesukarelawan di luar negara ataupun kita melibatkan diri serta menawarkan diri untuk melakukan kerja-kerja amal di luar negara, ia secara tidak langsung dapat menjalinkan hubungan baik antara sesebuah negara dan juga negara kita. Akhir sekali, memupuk nilai murni. Nilai murni yang ada pada seseorang itu ataupun individu itu secara tidak langsung dapat membuatkan sesebuah negara itu kelihatan harmoni. Okey, berbalik kepada aspek kesukarelawan kita tadi, jika mahasiswa ini melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan ini, secara tidak langsung akan ada nilai murni yang terpahat dalam hati mereka, iaitu mereka ingin menolong, mereka ingin berbuat baik kepada orang. Jadi secara tidak langsung negara boleh jadi harmoni dengan adanya sifat nilai murni yang diterapkan dalam jiwa mereka. Dan seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang berada di dalam ranking yang tertinggi dalam aktiviti kesukarelawan ini, dan disebabkan negara kita, iaitu orang-orang masyarakat dalam negara kita yang selalu melibatkan diri dalam membantu orang di luar ataupun di dalam negara sendiri, kita punya negara dipandang tinggi oleh masyarakat, segelintir masyarakat di luar sana, dan mereka juga amat berbangga atas masyarakat di negara kita ini kerana mempunyai hati dan nilai murni yang sangat baik, yang kita boleh jadikan contoh seperti Ustaz Abid Liu yang selalu mengikuti misi-misi bantuan dan tidak pernah tertinggal dalam aktiviti kesukarelawan ini. Akhir sekali, cadangan untuk meningkatkan penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawanan dan tanggungjawab sosial akan dibentangkan oleh saya, Marahaini. Cadangan yang pertama adalah mengadakan sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa. Sebelum ini, saya ada melakukan satu survey di mana saya bertanyakan kepada ahli keluarga saya seperti kakak, adik, sepupu, rakan-rakan sebaya dan rakan-rakan yang mungkin setahun, 2 tahun daripada saya tentang adakah mereka tahu akan kewujudan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini. Ada di antara mereka yang menjawab mereka tahu akan kewujudan Hari Sukarelawan Antarabangsa, tapi apabila saya tanyakan tentang bila ianya disambut, mereka tidak dapat menjawab dengan tepat. Dan setengah daripada mereka pula menjawab mereka tidak tahu akan kewujudan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia maupun mahasiswa di Malaysia tidak terdedah kepada Hari Sukarelawan Antarabangsa, menyebabkan penglibatan para mahasiswa ataupun para remaja pada masa kini kurang terhadap aktiviti sukarelawan antarabangsa. PBB mewujudkan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini bagi menghargai jasa dan semangat para sukarelawan serta bagi meningkatkan lagi potensi para sukarelawan dalam mengerjakan kerja-kerja sukarela. Hari Sukarelawan Antarabangsa ini disambut pada tanggal 5 Disember pada setiap tahun. Jadi, Hari Sukarelawan ini haruslah disambut di peringkat universiti bagi menarik minat para mahasiswa serta bagi mengubah persepsi para mahasiswa terhadap aktiviti sukarelawan. Pada persepsi saya sebagai seorang mahasiswa, saya menganggap aktiviti sukarelawan ini sebagai satu aktiviti yang tidak mendatangkan manfaat yang besar. Sedangkan aktiviti sukarelawan ini mendatangkan pelbagai kebaikan kepada mahasiswa dari pelbagai aspek. Jadi,
Dengan mengadakan aktiviti sukarelawan di antarabangsa di peringkat universiti ini, serba sedikit dapat mengubah persepsi para mahasiswa, serba sedikit dapat mengubah persepsi saya terhadap aktiviti sukarelawan. Cadangan kedua, memberi pengiktirafan. Mungkin para sukarelawan tidak mengharapkan apa-apa balasan ataupun tidak mengharapkan apa-apa pengiktirafan. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin perlulah menghargai jasa mereka, perlulah menghargai pengorbanan yang mereka lakukan terhadap masyarakat dengan memberikan pengiktirafan supaya mereka merasa dihargai dan rasa lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti sukarelawan. Sebagai contoh, Sani Arabi Al-Kahiri telah menerima ijazah kehormat Doktor Kesukarelawan Universiti Pendidikan Sultan Idris atas pengorbanan beliau selama 11 tahun menjadi sukarelawan. Bagi beliau, penganugerahan yang diberi menjadi satu pemangkin semangat kepada sukarelawan untuk melakukan lebih banyak lagi aktiviti kesukarelawan. Jadi, memberi pengiktirafan kepada mahasiswa yang melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan adalah perlu bagi menghargai jasa mereka, bagi menghargai komitmen yang mereka berikan kepada aktiviti sukarelawan dan komitmen yang mereka berikan kepada pelajaran. Sebab kita pun tahu mahasiswa ni jadual padat, assignment banyak, aktiviti kelab lain yang mereka perlu lakukan, semua mereka kena buat. Jadi bila mereka berikan komitmen kepada dua-dua perkara itu, iaitu kepada pelajaran dan kepada aktiviti sukarelawan, menunjukkan yang mereka betul-betul berminat untuk membantu masyarakat. Jadi apabila pengiktirafan itu diberi, serba sedikit dapat meningkatkan semangat mereka dan serba sedikit dapat menarik minat para mahasiswa yang lain untuk menyertai aktiviti kesukarelawanan. Cadangan yang terakhir adalah mempromosikan aktiviti kesukarelawanan. Seperti yang kita tahu, pada masa kini, media sosial merupakan platform ataupun satu medium yang dekat dengan mahasiswa, kerana kita tahu masyarakat pada masa kini, tidak kira tua muda, mempunyai akaun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Jadi apabila aktiviti sukarelawan diberi perhatian dan dipromosikan sebaiknya di media sosial, ianya serba sedikit dapat meningkatkan penglibatan masyarakat Malaysia maupun penglibatan para mahasiswa terhadap aktiviti sukarelawan itu meningkat. Sebab yang seperti yang kita tahu, biasanya kebiasaannya aktiviti sukarelawan ini dilakukan oleh badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO, dan ianya tidak diwar-warkan seperti aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh aktiviti-aktiviti lain yang dilakukan oleh kerajaan. Oleh sebab itu, apabila ada peluang untuk mempromosikan aktiviti sukarelawan di media sosial, ianya perlulah dipromosikan dengan sebaiknya. Menurut tinjauan dalam talian yang dilakukan oleh Institut Pembangunan Belia Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan, menunjukkan bahawa tahap pembabitan masyarakat Malaysia dan tahap pembabitan mahasiswa di Malaysia adalah berada di tahap yang memuaskan. Ianya boleh dikatakan sebegitu kerana tidak semua rakyat Malaysia, tidak semua mahasiswa dapat melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan kerana mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk join aktiviti sukarelawan itu. Sebab bagi mereka mungkin proses nak join aktiviti sukarelawan itu rumit. Mungkin mereka fikir nak join tu kena pergi ke NGO yang buat aktiviti sukarelawan. Mungkin kalau nak join kena ada bayaran ke, nak join kena buat pendaftaran. Jadi disebabkan perkara-perkara seperti itu menyebabkan mereka tidak melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan. Jadi apabila
aktiviti ini dipromosikan di media sosial, mereka dapat info tentang aktiviti sukarelawan, menyebabkan mereka berminat dan nak join aktiviti sukarelawan. Kesimpulannya, daripada tajuk pelibatan mahasiswa dalam aktiviti kesukarelawan dan tanggungjawab sosial ialah: pertama, mahasiswa dapat meningkatkan potensi diri dalam mencuburi aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan, serta mereka juga dapat berdaya saing dalam masyarakat di luar sana. Seterusnya, mahasiswa juga diberikan satu nilai positif untuk sentiasa membantu masyarakat dalam membina negara yang maju. Dan terakhir ialah mahasiswa juga dapat memupuk rasa persefahaman antara mahasiswa serta masyarakat dalam melakukan aktiviti kesukarelawan itu sendiri. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.